So yang Mai ni nak tahulah macam mana aku jadi YouTuber ataupun hang memang nak jadi YouTuber. Baik, so selamat datang ke YouTube channel AR Vlog. Hey! Alright guys, so hari ni apa aku nak buat, aku nak cerita macam mana aku jadi YouTuber. Senang je nak jadi YouTuber. Korang sign in Google, upload video. Dah, korang dah jadi YouTuber. So itu saja video daripada saya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Dah? Kat asyik itu je. Dah. Okay guys, so hari ni aku bukan nak cerita apa pun, just cerita lah macam mana aku boleh start bervideo lah sebenarnya, and then macam mana boleh jadi YouTuber. YouTuber ni sebenarnya dia just panggilan je, dia bukan apa pun sebenarnya. Kalau korang dah sign in Gmail, lepas tu korang dah masukkan video korang kat live YouTube, dah korang jadi YouTuber. YouTuber ni macam pengguna YouTube lah. Itu je YouTuber ni. Tapi orang cakap apa, nak lebih ke dalam tu lah. Okay, so sebelum aku start YouTube, aku hanyalah seorang insan biasa. Sekarang ni pun aku hanya insan biasa, tapi korang yang panggil aku YouTuber, okey, tak apa, mengakui lah YouTuber kan. Right, so ceritanya di sini. Okay, macam mana aku boleh start suka buat video ni. Aku memang suka buat video. Okay, aku mula start buat video ni daripada, korang tahu tak, apps Dubsmash yang sama-sama dulu, yang di mana ada lagu and then kita ikut balik dia punya, orang cakap apa, miming macam tu lah. So bila apps Dubsmash tu dah macam dah ke laut, aku pun buat video kat IG. Sebab dulu tengok video Lokman Poloski apa semua kan. So macam teringin lah nak buat, teringin nak buat macam tu kan. Sebab dulu IG boleh post video 15 saat je. So kebanyakan video aku pendek je lah dulu, and then tiba-tiba dia upgrade ke 1 minit. Sejak dari tu aku kerap buat video. Zaman tu pada tahun 2016 aku dah start buat video. Video pelik-pelik lah. Kalau korang rajin stok IG aku, korang turun ke bawah sikit, adalah video pelik-pelik. Tapi ada juga yang aku dah delete lah. Kalau yang ada delete tu nasib aku delete lah. Sebab kalau aku tak delete dah menjadi aib lah sekarang. So aku dah start buat video 2016 sampai 2017 aku still buat lah. Lepas tu ada satu time tu aku berhenti. Memang orang cakap apa, dah niat dalam hati memang dah tak nak buat video. Sebab bagi aku macam okay, dah tak ada apa-apa dah kot. Sebab aku buat video hanya untuk minat je. Aku tak fikir pun benda ni boleh buat duit apa semua. So adalah zaman dulu bila dah dapat review, tiba ada orang IG shop. Satu IG shop ni first lah macam tu kan. Nama IG shop dia Dead Pomade. Dead Pomade, tentu pomade tengah menaik tentu. Okay, so aku dapat first review guys, yang membuatkan aku macam, benda ni boleh dapatkan hasil lah kiranya. Macam tentu dia bagi aku, boleh tak bro, saya bagi bro pomade, lepas tu bro buat video pasal ni. Aku pun buat kan, semangat dapat bagi tahu mak dapat orang bagi free pomade mak, buat video mak. Bagi tahu mak kan. Lepas tu makin lama tu tiba ada orang offer pula. Tentu iPhone lah, kedai iPhone lah, dia macam offer, bro berapa harga review. Aku pun review tu apa tu, aku pun tanya dia balik, review tu apa bro. Review tu maknanya saya bayar kat awak, and then awak promote saya punya IG. Macam tu. Tentu aku charge RM40. Itu pun dah rasa mahal gila. Lepas tu bila dia transfer dekat akaun mak aku cakap ni ada duit masuk ni review ni. Mat, RM40 tu mat, rasa banyak gila tentu. Sebab apa? Sebab kau just buat video, orang bagi kau duit, kau buat je. So, bagi aku macam, lama video ni boleh buat duit rupanya kan. Okay, tu tahun 2016 macam cerita. Lepas tu dah lama sikit tu aku pun dah tahu lah selok-belok review apa semua. Dah ada harga sendiri, dah ada rate sendiri. Lepas tu tahun 2017 tu ada one time tu aku stop kejap lah. Aku stop buat video kejap. Sebab apa? Sebab aku rasa malas, penat apa semua. Lepas tu memang tak ada orang support tu. Tentu kau mainkan kan, zaman-zaman tu aku buat video seorang-seorang tau. Orang cakap apa, pegang phone, record selfie sendiri. Lepas tu watak kedua pun aku kat sendiri. Kakak aku kat bilik sebelah, kau tahu tak, dia maki aku. Dia cakap, bising lah kau. Lepas tu ada satu hari tu aku jadi watak perempuan pakai tudung kan. Dia boleh komen kat IG aku, kau apa pakai tudung mak. Aku tu block kakak aku time tu kan. Tentu memang tak ada orang support. Orang pun tak faham apa benda yang kau buat ni. Cakap seorang-seorang buat video, apa benda kau buat ni kan, apa benda kan. So benda tu macam mematahkan semangat aku lah. Tentu aku macam tak orang tak faham, aku tak nak buat lah. Lepas tu member sekolah pun ada jugalah yang macam peli-peli apa semua. So macam alamak peli lah, tak best. Tapi tentu aku tak rasa koyak pun. Sebab aku suka buat video kan. Kadang-kadang ada je panggil member sekolah join apa semua kan. Lepas tu yang dulu kalau korang follow aku daripada tahun 2016, aku ada buat video dengan seorang member aku ni, Aiman lah. Sekarang ni dia dah jarang lah dalam video aku. Memang bukan jarang lah, orang cakap apa, setahun tu ada sekali dalam video aku. Kadang-kadang macam tu Aiman lah. Lepas tu dia lepas tu tentu kita orang dua je lah sama-sama setiap pagi beli rokok gudang garam dulu kat Kedai Uncik, buat video. Zaman-zaman tu lah kan. Lepas tu kita orang dulu buat video pakai iPhone 5S je kan. Aku start pada iPhone 4 dulu. Lepas tu yang member aku Aiman dia ada iPhone 5S. Okay, so pakai iPhone dia lah sebab iPhone dia lebih canggih kan. Lepas tu iPhone
pun dia kena rembat kat asrama mat. Gunalah iPhone 4 aku balik. Guna apa semua. Lepas tu makin lama sikit tu tiba-tiba mak dia hadiahkan kamera untuk dia pula guys. So aku pun macam okay, guna kamera kau kan. Kamera kau. Tapi Aiman ni ada satu masalah dia, iaitu dia ni KV. So college vocational. College vocational ni maknanya hari Sabtu dengan Ahad je berpulang untuk buat video. So aku pun macam alamak, aku pun tak ada partner nak buat video kan. Lepas tu itu yang membuatkan aku berhenti lama, and aku macam dah malas buat video, aku sambung belajar ke apa ke, duduk belajar ke SPM ke apa time tu kan. So aku jangan stop lama tu. Lepas tu nak ke arah 2018 tu, tiba-tiba Era buat satu kontes ni namanya Digital Star Era. Time tu lah aku rasa macam buatlah satu video, lepas tu hantar kat Era, tengok pergi macam mana. Time tu aku buat jenis-jenis orang tengok TV. Aku buat time tu. Lepas tu aku hantar satu video tu je. Lepas tu aku hashtag Era apa semua, adalah syarat-syarat dia kena buat hashtag Era apa semua. Faham? Aku dapat. Itu yang membuatkan aku cakap, aku dah lama tak buat video ni, macam mana boleh dapat kan? So dapat dia shortlistkan kepada 12 orang. Time tu lah aku kenal Syamim Hasni, aku kenal Nas Kenyang, aku kenal ramai orang kat situ lah. Tapi bila first impression jumpa diorang tu, aku macam segan-segan lah kan. Aku tak banyak cakap sangat. So sepanjang Era tu duk pumpang, singkir ni singkir, aku masuk final guys. Apa guys, aku nak cerita sebelum aku ke Era tu time tu first day untuk Digital Star Era tu. Time tu aku tak ada kenderaan motor pun. Time tu kenapa aku tak naik motor pun aku tak ingat kenapa. Tapi aku time tu aku naik Grab Abang Grab tu tanya buat apa pergi Astro kan. Lepas tu cakap ni bang ada pertandingan Digital Star Era apa semua ni kan. Lepas tu bila dah sampai Astro tu, aku macam alamak, diorang ni sampai. Aku time tu aku hanya boleh, aku antara semua tu aku pernah kontak dengan Syamim. So aku tanya Syamim, Mim kau kat mana? Lepas tu dia cakap aku kena makan ni. Lu awal lagi. Memang time tu awal gila. Sebab apa? Aku gerak awal gila. Time tu tak silap aku Era suruh datang pukul 10 macam tu, pukul 8 macam tu dah aku dah naik Grab punya semangat time tu. Lepas tu dah gerak tu sampai kat Astro dalam pukul 9 macam tu lebih kurang macam tu kan. Pukul 9 macam tu. Lepas tu dekat Astro tu macam aku segan lah kan nak masuk seseorang apa semua kan. Lepas tu macam tanya Syamim apa semua. Okay macam mana apa tu, dia cakap jumpa kat kedai makan ni. So bila dah Grab dah sampai kat situ, mestilah dia macam aku cakap bang boleh tak bang hantar kat kedai makan belah sana sikit, jauh sikit daripada Astro tu. So aku nak jumpa Syamim semua kan. Lepas tu abang cakap boleh dik, tapi kena cas sikit lah. Aku pun pergi lah. Time tu aku tak ada duit kecil mat. Time tu aku tak ingat dalam dia minta cas dalam tambah RM10 macam tu kan. Aku time tu tak tahu kenapa aku cakap dengan abang tu kan, tak apa bang, abang ambil je RM50 ni bang, abang doakan saya jadi juara je bang. Lepas tu abang cakap tak apa dik, abang doakan. Time tu abang tu pun macam nak tak nak, dia cakap tak apalah, tak payahlah, tak payah cas lah, ni awak nak makan apa kat dalam macam. Dia cakap tak apa bang, ambil je. Sebab time tu memang aku ada RM50 time tu. Sebab yang selebihnya ada duit lampang kan. Cuma cash aku time tu aku macam tak apa bang, ambil abang doakan saya juara bang. Lepas tu kan pumpam aku dapat top 3 final. Aku, Nas Kenyang, Sheila. Time tu kan bapak aku tanya pagi tu kan, rasa bawa kereta, rasa boleh juara tak? Cakap tak kot, nombor 2 je kot. Aku pada cakap yang tu lah. Memang betul-betul lah aku cakap apa. Time tu aku memang mengharapkan Nas Kenyang menang. Bukan mengharapkan lah, aku rasa macam Nas punya lah tu kan. Sebab dia punya video memang, aku pun sendiri suka video Nas yang tu kan. Aku cakap apa, bila aku jumpa Nas tu tak terkata sebab idola lah nak kat Nas Kenyang ni kan. Lepas tu guys, tiba-tiba time final tu aku juara mat. Okay, so aku juara guys. Kau tahu tak, bila aku juara tu kan, kau tahu tak aku punya reaction macam aku macam Ashrul Sami. Okay, juara. Aku pun tepuk kat diri sendiri. Aku macam tak sangka lah tentu aku jadi macam asal aku juara kan. Tentu kan. Sebab bagi aku sepanjang itu semua tu aku punya challenger ramai gila tentu. Aku pun buat video yang tak ada effort, kau tahu tak? Ya, besit. Buat video yang tak ada effort tapi boleh menang kan tentu. And then time tu menang, dapat kerja kontrak, hadiah dia dapat 1 tahun kontrak dengan Era, dengan dapat menang one tunai sebanyak RM5,000 tentu. Bagi aku RM5,000 tentu mat. Banyak gila tu. RM5,000 kan kau just buat video tapi penat lah ulang alik Astro apa semua kan untuk banyak beberapa hari. Lepas tu kau nak fikir idea. Sebab apa tau, Era dia bagi task macam sekali datang tu dia bagi 2 task. Contoh dia bagi task pukul 12 tengah hari, pukul 6 petang macam tu kau dah kena hantar, kena submit. Banyak lah task-task dia kalau kau rajin stok semua kan. Aku masih ingat lagi task-task dia apa. Task yang pertama kau kena buat video dengan jasa suzuran, tak kisah video apa. Task kedua kau kena buat TikTok. Untuk yang pertama aku lepas. Lepas tu task yang ketiga kau kena buat parody. Task keempat kau kena buat apa aku tak ingat. Lepas tu final task yang paling susah lah. Kau kena buat video intro, kau kena buat video tu viral, kau kena buat video tu, kau kena buat music video parody. Itu susah. Lepas tu yang paling susah guys, semi final punya task, kau kena interview artis, dan artis tu adalah Lisa Surihani mat. Kau and then time tu queue dia, akak tanya okay siapa nak mula tu. Aku punyalah buat busy main phone. Okay awak dulu. Kau hajar betul. Time tu aku punya gugup kan. Aku main bedal lah. Aku tak kisahlah apa orang nak cakap bedal. Time tu aku dah lepas aku mampus lah tak apa kan. Okay, so habis lah cerita pasal Era. So aku dapat bekerja dengan Era selama 1 tahun
tahun kontrak. And then duit 5,000 tu apa aku buat? Syami Hasni lah cakap aku, Cak, kau pergi beli laptop, kau tengok kamera cukup ke tak kan. Tapi aku cakap, Syami, time tu kamera aku dah ada. So aku just beli laptop time tu, laptop kan. So itu adalah first time laptop tu harga dalam 2,000 lebih. Tentu itu adalah first time aku mengeluarkan duit sebanyak tu. 2,000 lebih bagi aku tentu first time aku keluarkan banyak untuk tu. And then selebihnya tu aku buat lesen kereta. Okay, lepas tu tentu aku dalam konflik sama ada aku nak kerja dengan Era ataupun aku nak sambung belajar tentu dekat Politeknik Ibrahim Sultan tentu kan. So aku macam, aduh, aku nak pilih mana kan. Lepas tu aku tanya pendapat ramai orang apa semua. Ada orang cakap better kau sambung belajar sebab video ni sampai bila je kau boleh buat video ni kan. Sebab dengan Era ni setahun je. Lepas tu selepas tahun tu kau ke mana kan. Okay, tu ada juga yang bagi pendapat, kau dah dapat jalan kau ni, kau minat dengan video ni kan, tapi kenapa kau tak teruskan. So benda tu dah jadi macam aku cakap, aku nak pilih mana satu ni kan. Kalau aku nak fokus belajar, maknanya video memang takkan buat. Kalau aku nak buat video memang takkan belajar. So daripada situ aku macam try sesuaikan diri aku. Okay, aku pilih dua-dua waktu tu. Aku pilih dua-dua sebab aku study kat Johor. Itu yang membuat aku fikir. So aku study kat Johor, maknanya aku cakap aku kena korban sikit masa kan. Maknanya aku dekat Politeknik Ibrahim Sultan tu Politeknik Ibrahim Sultan tu aku ulang alik. Macam Johor kan Jumaat Sabtu dia cuti kan, Ahad dia kan. So maknanya kan habis je kelas hari Khamis petang tu aku akan balik KL. Lepas tu hari Sabtu petang aku akan balik Johor balik. Setiap minggu macam tu. Untuk aku macam apa, bila balik KL aku buat video habis-habis apa semua tu lah. So sejak daripada aku menang Era ni lah, aku rapat dengan Syamim, Ros Nikotin, Kamil Zaha yang korang tengok sekarang ni kan. Ramai lagi lah sebenarnya, kita orang ni sebenarnya ramai gila. Kau yang ramai gila lah daripada awal yang first aku kenal diorang kan, tahun 2018. Lepas tu aku satu hari tu aku jadi macam tak tahan. Aku pernah sampai dekat Politeknik Ibrahim Sultan tu seminggu tak pergi kelas sebab aku penat sangat. Seminggu tak pergi kelas sampai aku dah kena surat amaran apa semua. Lepas tu aku decide untuk extend aku punya SEM untuk aku fokus kat video lah. Lepas tu dapat aku keluar kan. Sepatutnya 6 bulan selepas tu aku kena masuk balik. Tapi let lu kita cerita slow-slow. Okay, so sebab itu aku push buat video apa semua kan. Aku just dulu aku buat video kat IG je. Buat video untuk Era, hantar kat Era. Just macam tu je hidup aku. Tapi bagi aku, time tu aku tak kisah sangat lah pasal payment yang Era bagi time tu. Aku cuma kisahkan platform dia sebab aku nak naikkan nama aku kan tentu kan. Macam apa, Era ni salah satu form yang orang cakap apa yang menjadikan aku sekarang ni. Era lah salah satunya kan. So ulang alik Era apa semua, duk pumpang. Okay, YouTube aku tak cerita guys sebab YouTube lama lagi guys. Bila aku dah masuk Era tu, pasal YouTube lama lagi. Sebab time tu baru 2018, aku start YouTube 2019. Okay, so perjalanan dia tu lama lagi. So banyaklah turun naik KL, Johor apa semua, ulang alik apa semua. Pasal aku tak tahan, aku extend. Bila aku extend tu, aku fokus buat video. Ini zaman jatuh aku guys. Lepas tu aku punya kontrak tak sempat habis. Sepatutnya kontrak aku setahun kan, tapi dalam 10 hingga 11 bulan itu aku dah di-terminate. Sebab apa? Sebab aku dah tak kerap hantar video. Sebab apa? Sebab tentu aku dah, oh no, ya Allah, melirik dah ni. Okay, sorry. Okay, macam ni. Okay, aku fokus buat video dengan Era apa semua kan. Lepas tu aku start daripada tu, aku start ada kereta sendiri, ada komitmen sendiri, nak bayar itu, nak bayar ini. So aku macam kena fikir lah. Takkan aku nak buat video untuk Era je sebab Era punya bayaran pun tak berbaloi. Orang cakap apa, tak mencukupi lah untuk aku bayar komitmen aku apa semua. So aku kena cari satu jalan. Tiba satu hari tu kenapa aku boleh terfikir untuk upload video dekat YouTube and mendapatkan duit ni. Jujur aku cakap dulu aku tanya kebanyakan orang, semua tak nak bagi tahu tau. Aku cakap YouTube ni boleh buat duit ke? Cakap tak ada duit, tak boleh ni, YouTube je post video je. Okay, fine lah kan. Lepas tu aku orang cakap apa, YouTube aku ni just aku simpan untuk letak video. Kalau video tu panjang aku just letak simpan video je YouTube ni kan. Lepas tu ada satu time tu aku tengok posting Alif Ifan. Tentu aku follow Alif Ifan kan. Aku tengok dia ni beli 3 kereta. Dia ada Audi, dia ada GTR, dia ada BMW. Aku cakap apa banyak duit dia ni buat apa? Lepas tu caption dia time tu tak silap aku semua yang dia ada hari ni hasil dari YouTube. Maknanya YouTube ni boleh dapatkan duit lah kan. Aku pun dah malam tu juga aku cari macam mana nak dapatkan duit daripada YouTube. Dapat aku jumpa cara, and then aku biarkan macam tu je. Biar tahu-tahu dalam akaun aku masuk RM400 daripada YouTube. Aku cakap, YouTube ni boleh buat duit lah kan. Start pada situ aku memang hustle gila untuk YouTube lah tu. And aku hustle gila untuk YouTube. Start daripada tu aku macam okay, aku terus release content buat apa untuk YouTube. Sebab dulu aku tak buat vlog, aku tak buat video yang macam ni. Aku buat video yang storyline, contohnya sketsa ke, short film ke. Aku buat video yang macam tu. So aku list lah short film apa yang nak buat. And short film pertama aku selepas aku dapat monetize dengan YouTube adalah Perjalanan Dua Rockers. Kalau korang yang follow aku pada itu, itulah titik permulaan aku menjadi YouTuber, Perjalanan Dua Rockers. So time tu agak struggle juga, di mana aku banyak minta tolong Rusdan untuk
untuk jadi cameraman. Talent pun aku tak payah. Zack pun ada antara time tu orang cakap apa, memang time tu memang tak ada duit mat, tak ada duit nak bayar talent, just sama cakap apa, minta tolong je kan. Belanja makan pun tak tu time tu. So untuk short film Perjalanan Rockers tu, Zack banyak tolong daripada segi carikan location lah, jadi baring atas star jalan. Kalau kau rajin, kau tengok balik kat YouTube channel Ashraf Zamin tu, kau tengok Perjalanan Rockers episod 1. Ada Afiq lah, Rusdan lah antara yang paling banyak bantu time tu, walaupun dia susah bangun lah time tu. Dia jadi cameraman aku kerap untuk short film dulu. Rusdan lah paling banyak bantu. So untuk Perjalanan Rockers untuk 5, time tu aku sempat buat berapa episod ya? 3 episod time tu. Aku macam fed up sebab aku cakap aku buat video YouTube ni macam nothing, macam tak ada sambutan. Jujur lah, time Perjalanan Rockers tu memang tak dapat sambutan yang tinggi pun lah time tu kan. So aku jadi macam lantak lah. And then time tu aku ada lepas tu Syamim dia cakap kat aku, okay, apa kata kau buat cameo lah. Aku pun cameo tu maksudnya cari partner perempuan lah kan. Okay, aku pun okay. Time tu aku just fikir Aida Azira. And then aku pun cerita kat Aida, okay, Aida apa kata kita macam ni. And then kita orang tubuhkan satu production bernama Azira Production. Aku cakap oh my god, Azira Production tu maknanya dia Aida Azira dan aku Ashraf, so jadi Azira lah. Macam tu lah. So short film apa je yang kita orang berjaya keluarkan, Kena Friendzone dan juga Rumah. First cerita Rumah tu itu bapak kau tahu, kau dah bawa start YouTube, lepas tu kau terus buat cerita hantu. Memang koyak gila lah short film tu. Memang orang cakap apa, memang still tak dapat sambutan. And time tu yang ni mat, lepas keluar short film hantu tu, sebab modal banyak gila keluar, aku RM400, aku ingat ya, RM400, Aida pun RM400. Lepas tu dah banyak bayar talent. Start tu dah start belajar lah bayar talent apa semua. Bayar talent, lepas tu rumah sewa, kita orang sewa rumah apa semua kan. Start buat short film lah. Lepas tu okay, selepas pada tu aku ingat lagi, bagi aku setiap tahun bulan 8 ni bagi aku bulan yang tak lak bagi aku lah. So untuk tahun 2019 tu bulan 8, apa yang jadi kat aku, dalam akaun bank aku tinggal RM200 je. Tapi kau bayangkan komitmen aku bulan-bulan tentu nak bayar kereta RM400, nak bayar apa lagi aku tak ingat tentu. Tapi tentu aku tak ada sewa rumah lagi. Aku just menumpang dekat rumah Syamim, bukan rumah lah, dekat office Syamim dengan Ros apa semua kan. Aku dengan Rusdan menumpang dorang je lah dulu. Memang komitmen aku hanyalah kereta lah kan. Tentu aku ada RM200 sahaja dekat bank, dekat poket memang tak ada langsung lah tentu. So aku macam baik, aku tak ada duit ni kan. Lepas tu ada satu time tu kau bayangkan aku nak balik Puchong. Tentu tol adalah, tol kena bayar dalam RM3.5 macam tu kan. Aku sampai mengemis kat Syamim, Min, boleh tak aku pinjam RM20 sebab aku nak balik Puchong nak tol kan. Tentu mat, Syamim pun nak bagi kat aku pun dia macam tak nak bagi. Sebab apa? Sebab dia ada alasan dia. Dia cakap apa ni, dia banyak sangat orang hutang dia sampai dia susah nak percaya orang walaupun RM20. Tapi last dia bagi juga RM20. Betul, dia cakap tak apa, sebab aku pinjam, aku nak balik ni, nak balik Puchong. Lepas tu aku datang sini balik, aku bagi duit balik sebab aku adalah simpan cash sikit dekat rumah kan. So aku bagi balik. Hari yang sama juga aku datang KL untuk semata untuk bagi duit dia balik. Tapi aku balik, kenapa aku tak transfer Aku rasa time tu aku tak pandai transfer online lah, aku rasa time tu. Sebab tu aku datang KL untuk bagi duit sama mata RM20 tu kan. Okay, so turun naik. Lepas tu orang cakap apa, dengan kuasa Allah tu kan, dengan kuasa Allah yang maha besar tu, aku rasa selepas aku buat something, ini bukan untuk riak ke apa, tak ada ini just aku rasa benda ni orang cakap apa, titik permulaan aku kenapa rezeki tu bertambah-tambah selepas tu. Okay, kau bayangkan dan tu aku ada meeting untuk, ada orang ni ajak aku meeting, aku tak ingat sebab apa lah, klien lah senang cerita, dia ajak aku meeting dekat Setapak. So aku pun tentu pergi, aku tengah tak ada duit ni kan, tak ada duit kan. Bila aku dah nak naik kereta, tiba ada seorang makcik ni, dia bukan makcik lah, dia dalam umur 30 something macam tu lah. Dia cakap dia kena, dompet dia hilang, lepas tu dia nak balik Ampang tapi tak ada duit. Lepas tu aku cakap lah, dia tentu dia minta aku dalam RM50 macam tu. Dia minta aku RM50 macam tu untuk balik naik Grab. Lepas tu aku cakap apa tu, mula tu aku macam aku tengok dompet aku memang ada ngam-ngam RM50. Aku macam alamak kak, sorry kak, tak dapat nak tolong lah sebab tu. Lepas tu akak tu pun tak apalah semua. Dia dah menangis lah nak balik apa semua kan. Lepas tu aku tengok bila akak tu belah, dia cakap okey tak apalah adik kan. Lepas tu dia balik je daripada, dia belah je daripada aku kan. Aku tengok dekat bus stop dia nangis sorang-sorang. Aku macam kesian gila tau. Lepas tu aku pun macam panggil akak tu balik. Aku macam tak apalah kak, akak ambil RM50 ni kan. Start pada situ aku cakap urusan aku memang dipermudahkan selepas pada tu. So maknanya sedekah ni kuat gila tau kan. Sebab tentu aku rasa selepas pada tu rezeki bertambah. Sebab aku tengah broke gila tentu. Aku tengah tak ada duit apa semua kan. Memang orang cakap apa, 2019 bulan Ogos zaman aku broke kan. Bukan broke, member korang tu broke.
Okay, so aku meeting apa semua tu kan. Okay, meeting apa semua tu kan RM50 dah bagi akak tu. So aku dah tak ada duit kan. So maknanya aku meeting tu memang untuk tak order makan apa semua kan. Lepas tu nak orang cakap apa, what you give you get back. Klien tu belanja aku makan. So selepas pada tu banyak gila job masuk apa semua kan. And then apa yang jadi aku sekarang tu kan, apa yang jadi dengan aku sekarang ni, inilah dia. Orang cakap apa, alhamdulillah buat masa ni rezeki aku tak pernah putus lagi lah. Sejak pada hari tu. Tapi orang cakap apa, kita ni sentiasa ada ujian kan. Okay, so bila masuk je tahun 2019 ada orang cakap apa, bagi aku tahun aku menyinar lah. Betul, dah kenal dengan orang ni, dah kenal orang ni apa semua. 2019 juga adalah tahun aku kenal Bibi. Macam mana boleh kenal Bibi tu daripada Syamil. Okay, ini pun aku dah pernah cerita apa semua kan. So duk cerita aku pun dah menjadi YouTuber. Views dekat YouTube aku, short film aku semua pun dah menjadi hits. Ramai orang suka apa semua. 2019 juga aku dapat tagline Woi, and orang suka dengan Woi aku. Tahun 2020 PKP kembali kepada orang cakap apa, bila PKP ni semua orang back to zero balik tau. Orang cakap apa, yang dulunya time tu kau tengah naik, bila PKP ni semua orang kosong, semua kosong-kosong balik kan. So bila PKP ni membuatkan aku start, aku dah, sebab aku buat konten short film je, aku tak buat vlog apa semua ni guys. So aku short film tu aku jadi macam mana aku nak buat ni kan. Time tu talent tak boleh nak datang, shoot tak boleh. Lepas tu jadilah AR Vlogs. Macam tu lah terjadinya AR Vlogs. Sebab apa tau? Sebab aku pernah je lah list konten apa nak buat vlog apa semua, tapi aku tak buat-buat. Sebab apa? Sebab aku lebih fokuskan kepada short film, storyline apa semua tu tau. So jadi PKP ni lah membuatkan AR Vlog ni aktif. And then aku buat vlog apa semua. And then PKP ni juga membuatkan aku, idea short film aku hilang. Dulu kalau aku cakap aku nak buat, kau bagi tajuk je. Contoh kau bagi aku tajuk cinta jarak jauh, aku dah boleh dalam otak aku okay, aku dah tahu nak buat apa semua. Tapi sekarang ni kan, kalau aku nak buat short film ke apa, aku macam tak boleh nak buat kau tahu. Aku macam dah tak ada idea macam dulu. Dulu dapat idea memang terus tulis. Okay guys, so untuk tahun 2020 pula aku cerita time tu, daripada awal bulan 1 hingga bulan 3 semua cantik. Semua cantik apa semua kan. PKP guys. PKP ni lah yang buatkan aku jadi macam lost, kau tahu tak? Sebab aku buat konten short film. Bila aku buat konten short film ni, aku tak boleh nak shoot. Aku tak boleh nak shoot kat luar. Aku duduk terperuk dengan Rusdan dekat dalam rumah tu. Semua kan. So aku dah tak boleh buat konten film. So aktifnya AR Vlog ni, and pumpam. Mana konten short film? Tak ada dah. Okay, so perjalanan dia dekat sini aku nak cakap korang, sebab aku ni ada satu sikap yang dimana aku sentiasa tak selesa. Maknanya aku tak pernah letakkan diri aku sebagai seorang yang selesa. Maknanya aku tahu aku dah cukup selesa. Orang cakap apa, kalau orang ada kat tempat aku cakap acak dah senang apa semua kan, selesa. Tapi aku tak pernah letakkan diri aku selesa. Orang cakap apa kan, kalau sehari tu aku tak buat kerja, aku jadi macam stres. Orang cakap, aku akan fikir macam kalau aku tak buat hari ni, mesti nanti nama aku makin jatuh kan. Mesti aku macam dah tak relevan kan. Nanti aku akan fikir macam tu. Aku tak selesa. So itulah membuatkan aku konsisten sampai ke hari ni. Sebab aku ada perasaan yang tak selesa tu. So nasihat aku kepada korang, apa pun korang buat dalam hidup ni, jangan pernah ada rasa selesa. Bila korang selesa, once korang akan rasa selesa ni mat, ini yang membuatkan korang rasa macam tak apa, selesa. Itulah yang membuatkan kebanyakan daripada YouTuber ataupun influencer yang dulu-dulu mungkin diorang dah terlampau selesa dan diorang tak mengikut apa yang ada sekarang ni, nama diorang hilang. Aku tak cakap nama aku sekarang makin menaik ke apa, no. Maksud aku macam still buat. Orang cakap biar sikit asalkan berterusan macam tu kan. Apa yang korang buat dalam hidup ni, jangan pernah give up sekalipun. Sebab apa? Korang sentiasa dalam hidup ni, korang sentiasa ada dua pilihan. Sama ada korang nak teruskan ataupun korang nak give up. Kalau korang teruskan ni, korang akan dapat dua benda. Sama ada korang berjaya ataupun korang dapat pengajaran. Kalau korang give up, apa yang korang dapat? Nak give up lah. Apa yang korang dapat lepas tu? Itu yang aku cakap. Kalau dalam hidup ni, kalau kau buat something tu, tak kisahlah kau buat video ke, kau belajar ke apa ke, kau sentiasa ada dua pilihan, nak teruskan ataupun nak give up. Kalau kau give up, kau tak dapat apa-apa. Itu je. So aku rasa kalau soalan korang macam mana aku jadi YouTuber tu, jawapan aku itu je lah kan. Aku jadi YouTuber sebab aku memang asalnya buat video. So kepada korang yang nak jadi YouTuber tu, teruskan niat korang tak pernah ada rasa terlambat. Tak pernah ada terlambat. Dah lambat kau nak jadi YouTuber, dah ramai semua. Tak ada. Kalau korang rasa nak buat something tu, just do it. Pernah tengok iklan Nike, just do it, tagline dia. Itu maksud dia, bukan just do it tu maksudnya. Do it bukan, do it, buatlah. Apa yang dalam hidup ni kau rasa nak buat, kau buat. Jangan pernah dengar apa cakap orang. Sebab apa? Sebab orang yang cakap pasal kita ni, dia bukanlah dalam kasut kita pun mat kan. Dia tahu apa, dia tahu orang cakap buat video ni, kau buat benda ni tak ada masa depan apa semua. Tapi kau adalah kau tahu apa yang kau buat
Okay, kau tahu kau punya matlamat. Buat apa kau nak dengar cakap orang? Sebab ending kau dengan diri kau je. Orang yang kutuk kau semua tu, ending tak ada pun dengan kau orang. Itu je yang kau kena letaklah mindset. Kau adalah kau dan orang lain bukan adalah orang lain. Kau adalah kau, orang lain adalah orang lain. Kau selamanya kau. So guys, kalau korang tanya macam mana aku jadi YouTuber, itulah perjalanan aku. Sebenarnya panjang, kalau nak cerita ke panjang, tapi aku takut melerit and takut panjang sangat duk cerita melerit kan. And then benda ni pun aku rasa aku dah cerita banyak kali kan. So ini adalah orang cakap apa, perjalanan aku ni. Banyaklah aku turun naik atas, turun naik apa semua kan. So bagi aku, kita back tu balik aku cakap tadi, aku rasa kenapa aku jadi aku yang hari ni. Sebab apa tau? Sebab aku sedar yang macam aku ni kadang-kadang aku pernah tanya kat dalam diri aku ni tak adalah berbakat mana pun. Aku rasa video aku biasa je apa semua kan. Tapi mungkin disebabkan sedekah aku yang first tadi tu kan. Aku rasa sebab apa? Sebab aku orang cakap apa, time tu aku tak rasa macam aku ni menunjuk ke apa. Ini aku bagi tahu bukan nak menunjuk ke apa, just macam aku nak cerita balik kenapa aku jadi macam ini. Mungkin disebabkan tangan aku yang memberi tu, aku rasa time tu. Sebab tu Allah bagi lipat ganda gila kat aku hari ni. Sebab aku rasa aku tolong makcik tu. Mungkin makcik tu time tu memang tengah susah gila. Mana tu selepas aku bagi tu, makcik tu doakan aku. So pada makcik tu, kalau makcik ingat saya lagi, muncullah di komen. Mana tahu sebabkan makcik juga saya jadi hari ni. Saya jadi Ashraf Zami hari ni. Jadi apa pun yang korang buat, tak kisahlah apa sekalipun, sedekah lah. Sedekah is orang cakap apa, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebab orang cakap apa, aku pernah dengar satu quotes ni, dia cakap, orang cakap apa, kalau kita beli makanan and then kita makan untuk diri kita, last jadi tahi tapi kalau kita beli makanan untuk orang tu, hanya itu sebenarnya untuk kita. So maknanya apa yang korang beri tu adalah lebih baik daripada kita menerima. Jadi pesanan aku terakhir, apa pun korang buat dalam hidup ni, yang atas jangan lupa korang tetap solat. Apa pun orang cakap apa, korang susah macam mana dalam hidup ni pun, jangan pernah rasa stres. Jangan rasa diri korang tu tak guna. Sebab apa tau? Sebab semua orang dalam dunia ni berguna. Kalau tidak, macam mana kau boleh dilahirkan? Kenapa kau ada di atas muka bumi ini? Sebab kau berguna mat kan? Kalau kau tak berguna mat, kau tak ada kat dunia ni mat. Itu gua nak cakap lu mat. And kau jangan ingat orang semua tak suka kau mat. Mesti salah seorang, 2, 3, 4 mesti akan rasa kau ni, orang cakap apa kan, dalam hidup ni kau kena ada satu time yang bersyukur tau. Kau kena ada perasaan yang bersyukur. Sebab apa mat? Sebab kau hari ni kau rasa kau nak jadi macam seseorang, tapi kau pernah fikir tak? Ada orang lain teringin nak jadi kehidupan macam kau. Itu yang kau kena fikir. Sebab tu dalam dunia ni kau kena bersyukur. Sebab aku tahu ramai yang nak jadi macam aku, tapi kau tak tahu sebenarnya aku nak jadi orang lain. Itu. So apa yang kau perlu buat, kau kena berasa bersyukur. Setiap kali kau rasa tak bersyukur, kau tengok kehidupan orang lain yang lebih susah daripada kau. Sebab ada lagi ujian yang lebih teruk yang Allah bagi kat orang lain, tapi kau tak dapat. Masalah kau sebenarnya kecil je mat, tapi disebabkan kau rasa tak bersyukur hari ni, kau rasa masalah kau besar, masalah orang lain tak besar. Jadi apa pesanan aku, sentiasa apa pun korang buat, keep humble lah. Okay, keep humble and then sentiasa pakai sanitizer. Jadi aku rasa macam tajuk besar aku ni, macam mana aku jadi YouTuber lah. Dia sebenarnya macam mana aku mula buat video lah sebenarnya. Sebab macam mana jadi YouTuber ni terlampau simple lah kan. Aku upload video YouTuber. Tapi ni aku cerita dari perjalanan aku lah. Cakap apa, macam mana aku still buat benda ni. Dah bertahun lah, daripada 2015 aku buat benda ni. 2015 kan 2021. So dah 6 tahun. Yo! Wow! 6 tahun mat. Jadi guys, tujuan aku buat video ni hanyalah untuk menjadikan penceritaan kepada korang. Sebab ramai juga yang tanya macam mana jadi YouTuber, macam mana jadi YouTuber. Walaupun aku dah bagi tahu banyak kali, and then kebanyakan aku bagi tahu dekat IG story je, and then benda tu tak sempat pun nak bagi tahu detail kan. Jadi inilah cerita aku lah. Sebab orang cakap apa, contohnya andai kata satu hari nanti Ashraf Zami hilang di social media ni, korang just tengok video ni lah untuk menjadikan korang punya reference lah kan. Aku tak cakap aku YouTuber yang bagus lah. Aku just cakap mungkin orang nak jadi macam aku, tapi aku just cakap kat korang, bukan senang nak jadi Ashraf Zami. Dia bukan senang means macam alah korang siapa nak jadi Ashraf Zami. No, orang cakap apa, kehidupan aku nampak yang tersurat je. Nampak yang tersurat je, yang tersirat banyak yang aku tempuh lah. Jadi kalau korang nak jadi YouTuber yang bagus, sentiasa keep humble lah. Kadang-kadang aku pernah lah one time tu aku rasa diri aku ni besar, tinggi. Pernah lah rasa, tipu lah tak pernah kau rasa diri kau ni bagus. Jujur aku pernah rasa benda tu, end up sebenarnya kau tak bagus pun. Orang cakap apa, kalau Allah tarik rezeki kau sekejap je kau ni Ashraf Zami nothing lah. Jadi apa yang korang perlu buat kalau korang nak jadi seseorang yang bagus tu, sentiasa berpijak di bumi yang nyata lah. Okay? Pesanan aku, kalau korang nak jadi YouTuber, jangan buat konten untuk mengambil kesempatan orang lain. Contohnya korang buat konten, contoh something
seseorang yang famous ni viral, korang buat video kutuk dia untuk bagi orang lain pun support dengan apa yang korang buat tu. Percaya cakap aku, kau nak buat konten tu, boleh. Views kau akan tinggi gila Barbie. Tapi kau sekejap je. Kau sekejap je dekat ni. Mat, gua cakap lu Mat kalau kau buat video hanya untuk mengaibkan orang ataupun memalukan seseorang tu lagi, bagi aku itu adalah pilihan yang salah. Bagi aku itu bukan, niat kau buat video bukan sebab kau minat buat video. Niat kau hanya untuk menjadi popular. Dan end up, mana kau sekarang? Mana yang orang kutuk-kutuk tu? Satu video tu je dia orang tengok dia. Sebab kutuk. Sebab apa? Sebab kutuk kan, benda viral. And then benda viral kalau kau just react and then kau bagi gear end punya pendapat, it's okay lah. Tapi kalau kau lagi hentam seseorang tu, sebab banyak je lah aku tengok bila artis ni viral buat benda-benda teruk, dia ke arah side mengutuk tau. So tak elok lah. Aku pun daripada aku yang macam ni, aku jadi macam tak syok bila tengok macam tu kan. Jadi itu sajalah guys video daripada aku. Aku harap menjadi pedoman menjadi ikutan mana orang cakap apa yang aku buat dalam social media tu. Apa yang korang rasa bagus, korang ikut. Apa yang rasa korang buruk, jangan ikut lah. Okay? Jadi itu sajalah perkongsian saya daripada Ashraf Zami. Okay guys, so kita jumpa di next video. Kalau korang nak dengar cerita apa lagi, aku rasa dah tak ada. Sebab aku sebenarnya memang suka buat konten bercerita ni. Sebab aku memang suka bercerita guys kan, bercerita depan kamera kan. So kalau korang nak aku bercerita tentang apa lagi, just comment kat bawah. Jangan lupa tu like, share dan juga subscribe. Okay, kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.